Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar-pendengar, penonton-penonton khususnya yang sedang menanti untuk segmen yang banyak perkongsian menarik, iaitu segmen Inilah Ceritaku. Dan kali ini kita akan bersama dengan seorang lagi trader. Kita asyik panggil kumbang je, kali ini kita panggil bunga pula lah. Okey, sebelum tu terima kasih kepada semua yang telah pun mengikuti CTC.fm, baik di radio maupun di wall kami, di YouTube channel kami. Di sini kami ingin berkongsi kepada anda, sekiranya anda terlepas satu-satu segmen, anda boleh ke YouTube channel kami iaitu CTC FM. Kat sana kita dah playlistkan semua segmen-segmen, daripada segmen Inilah Ceritaku, lepas tu ilmu-ilmu daripada sipu-sipu, semua. Baik, untuk hari ini thank you, terima kasih. Saya nak baca dulu komen daripada kawan-kawan kita. Okey, kat sini kita ada Muhammad Izul Naim. Ya, terima kasih Muhammad Izul Naim. Kemudian kita ada Kamsul Azman. Kita ada siapa ni? Isma Suri. Kita ada Gigi ya. Gigi. Kita ada BBMA. Okey, malam ni kita kongsi satu kisah macam mana permulaan kisah jatuh bangun untuk menjadi seorang trader dari pandangan perspektif wanita. Baik, tanpa membuang masa, kalau anda dah ready. Assalamualaikum DJ Pak Su dan Sis Nora. Wow, siapa ni? Effendi Nordin. Baik. Okey, Assalamualaikum. Assalam. Sehat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sempat makan tak? Sempat, sebelum datang sini pun dah makan. Ya ke? Kita orang bawa macam-macam makanan untuk Nora ni. Makan juga tadi, makan durian. Okey, untuk permulaan ini dalam setiap segmen panggil Nora Ya, saya Nora. Okey. Baik, perkenalkan diri sikit di sebelah awal ni. Sedikitlah biodata, orang kata intro. Intro. Asal daripada mana, duduk mana, apa semua. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. First of all, terima kasih Kak Pak Su CTC jemput saya. Sama-sama. Kan. Sebenarnya ada banyak kali jemput, tapi memang baru payah sangat nak turun sini. Bukan. Okay, baru hari ni berkesempatan nak. Baik. Terima kasih. Saya Nora, dikenali dengan Nora Pips sebenarnya kan. Ya, Nora Pips. Cerita dulu sikit. Pips tu apa? Bagi orang yang bukan trader ni faham. Oh, Pips. Okay, dia punya jarak antara dalam chart tu kan, antara pergerakan. So kita panggil pip. Siapa yang bagi disebabkan tak tahulah sebenarnya kan, kalau ni kan banyak penggunaan pip kan. So saya macam Nora Pips. Sebenarnya kawan-kawan yang sebut-sebut, try lah letak Nora Pips ke cakap. Saya suka sebut Pips tu sebenarnya. So dia orang Nora Pips. Okey, baik. Pastinya penonton-penonton di luar sana yang bukan trader tanya, kenapa segmen Inilah Ceritaku mungkin kali pertama. Okey, di sini kita nak buka sedikit pandangan kepada orang di luar sana supaya mengerti lebih dalam lagi tentang forex ni. Sebab kita dimomokkan dengan forex scammer, betul? Ya, betul. Banyak sangat. Tapi sebenarnya forex ni bukan scammer. Dia perniagaan untuk diri anda sendiri. Anda jalankan sendiri, modal anda, untung pun anda seorang. Okey Nora, permulaan asal mana ni? Lupa. Okey, saya berasal dari Negeri Sembilan. Cap Goliden. Wari. Sembilan kat mana? Negeri Sembilan, dekat, saya lahir dekat Kuala Pilah. Kuala Pilah, banyak durian sedap tu. Maknanya belajar pun kat sana? Tak. Saya sebenarnya anak soja. Anak askar. So kalau merantau. Anak soja ni dia memang kejap sana kejap sini lah kan. Kejap ke sana kejap ke sini, kena gurui orang merantau. Yes. Itulah untung. Betul. Banyak negeri kita boleh pergi. Ya, betul. Okey, belajar di lebih di mana? Sambung selepas SPM ke? Maksudnya okey. Selepas saya habis SPM, saya dapat belajar di Unita Kelana Jaya. Okey. Sebenarnya kos dia tak sama pun. Human resource. Kebanyakan forex trader semua macam tu. Keluar tu sebelum saya mengenali forex, macam-macam kerja yang tak ada cabang, tak ada kena-mengena dengan apa. Sikit pun tak ada. Sikit pun tidak ada.
Okey, ini perkara biasa tuan-tuan. Ya, betul. Belajar lain. Sebab orang yang duduk dalam kalangan forex trader ni, daripada profesional dia, daripada kadang-kadang kita tak jangka pun, pegawai bank sendiri, doktor sendiri, penganggur pun sama. Ya, betul. Betul tak Nora kan? Ya, betul. Bidang kerja saya berubah, melompat, bukannya pada ni, dia melompat ke lain-lain cabang. Saya dah cuba macam-macam. Pengalaman saya banyak. Cerita sikit. Boleh. Mula-mula kerja macam mana sebelum dapat tahu forex ni? Banyak. Okey, permulaan selepas saya habis belajar, saya bekerja. Masa belajar tu ada part time lah, cashier apa semua kan, sebelum nak dapat result. Kita pernah, itu normal lah. Ya, saya pernah cuba kerja kilang. Masa nak dapat result lah. Tapi tak lama. Saya rasa macam saya selut lah pada pekerja-pekerja kilang kan? Sebab penat gila. Kalau berdiri tu berdiri, saya tak boleh tahan. Tak sempat dapat result pun saya dah berhenti. Allahuakbar. Result tak dapat lagi. Kononnya nak tunggu ada cukup result. Cukup dah lah. Sebulan 2 bulan okey tak? Sampai. Alhamdulillah sampai. Sebulan 2 bulan. Tapi itu pun habis paksa lah tu. Ya, angan-angan dia tu konon nak 3 shift jugalah. Tapi 2 shift pun tak boleh tahan. Okay, selepas tu bila saya dah sambung belajar, selepas saya habis belajar, sebenarnya saya mencubakan bidang dalam bidang entertainment. Okay. Saya performer. Dulu saya dancer. Saya tak ingat dah berapa tahun, tapi lama juga. Professional dancer. Ya, boleh tahu apa nama kebudayaan mana? Saya freelance. So saya pernah buat show di dinner party. Okay. Saya buat show di backup artis. Tapi tak selalu masuk TV sebab ketinggian saya tidak mencukupi. So saya jarang dapat backup artis lah, sebab dia orang kebanyakan tinggi kan. Kesiannya. Ramai orang tak tahu sebenarnya. So malam ni saya nak share. Ramai orang tak, memang kebanyakan orang tak tahu. Saya tak pernah bagi tahu. Sebelum kita pergi ke forex, seronok juga ni nak tahu betul. pendapatan daripada tarian macam mana? Sebenarnya pendapatan daripada tarian, kita pernah kena scam juga. Allah. Mana-mana bidang akan kena scam. Kita kadang-kadang kalau permulaan sebelum kita perform, sepatutnya kita kena ada deposit. So kalau kita tak ambil deposit, after show kita ada nanti kita dapat payment daripada production, so kita akan bagi sampai sudah tidak akan dapat. Saya dah agak dah bagian entertainment. Tapi sebenarnya boleh tahan juga kalau kita rajin kan. Dia punya ni boleh tahan lah. Payment dia okey, gaji dia okey. Okey, nak tanya, income okey. Ini kerana minat atau terpaksa? Ya, sebenarnya tarian tu memang minat saya. Saya memang time sekolah memang saya boleh dikatakan dikenali jugalah, sebab apa saja aktiviti saya akan ada. Bagus. Okey, sebelum kita masuk sebelum kita masuk, sebab komen banyak saya terpaksa layan. Boleh Nora komen. Okey. Macam tak adil pula kan. Sebab ni first time saya kongsi dalam wall saya. Okey, Saiful Anwar base idea. Okey. Kita ada Muhammad Afiq, Assalamualaikum, Pak Su dan juga Kak Nora. Adik Afiq. Kita ada Murni Al-Zahra. Ini memang penonton setia. Billy Lau Hong. Oh ya, Hello. Billy. Kenapa? Hi Billy. Sebab itulah. Lepas tu kita ada Adik Bunga. Ya, hai Bunga. Adik kesayangan. Adik kesayangan. Okey, kemudian kita ada saya nak tunggu pertanyaan sebenarnya. Mungkin ada yang bukan trader, perempuan malu nak bertanya dengan lelaki. Jadi bila ada perempuan ni mungkin nak tanya, perempuan ada yang trader, macam mana? So dia nak buka jalan tu supaya dia orang lebih tahu. Okey, kita ada Megat, kita ada Hafifi, kita ada Suhailizam. Ini pun orang kuat Izam ni. Kita punya badut. Okey, dia macam ada soalan tadi, baju sis pakai tu mana boleh dapat? Ya Allah. Baju lawa baju awet ni. Main slide. Boleh ajar Zumba. Okey, ini dah mengepek-ngepek ni. Okey, tak apa. Boleh. Okay, kalau pertanyaan, biar pertanyaan yang berkenaan dengan pengalaman ataupun minta tip yang berguna untuk start menjadi trader ataupun trader yang tak pernah berjaya, nak jadi yang konsisten. Baik, macam mana boleh terjebak dengan trader?
sebagai forex? Macam mana boleh terjebak? Sebab jauh tau. Ya, betul. Kilang itu baru saya lah. sebut Menari gila. Itu saya baru sebut dancer. Saya belum sebut yang lain lagi sebelum sampai ke forex. Wow. Lepas tarian tak nak tahu juga. Ya, betul. Selepas dancer, okay, saya cuba nak okay, kita kan banyak kena scam dengan bidang-bidang entertainment. Saya nak cuba masuk bidang macam, yelah, nak cuba rasa kerja office. Wow. So saya masuk office. Saya masuk bank, Hong Leong Bank, tak salah saya. Okay. Saya cuba kerja bank. Saya tak boleh tahan, lepas makan tengah hari saya ngantuk. Pula saya tak boleh. Saya tak boleh kerja duduk. Memang mengantuk. Saya lagi mata saya macam kejap. Saya nak pergi solat semua. Kejap lagi lepas solat saya tidur. Astagfirullahaladzim. Okay. Itulah. Kemudian selepas tu tak lama sebenarnya saya dipindahkan ke cawangan Kuala Lumpur. Saya tak boleh tahan dia punya pack. Mula-mula kat mana? Permulaan tu dekat Petaling Jaya, Hong Leong Bank kat Petaling Jaya. So saya kena pindah dekat betul-betul city. So saya tak boleh tahan, saya berhenti. Lepas tu selepas saya berhenti tu saya masuk bidang farmasi. Okay. So saya masuk bidang farmasi. Ya, betul. Saya memang suka belajar. Sebab tu saya cakap pengalaman saya, kalau saya sharing orang macam tak percaya, tapi boleh ni. Tak, seronok kita sharing. Ya, sebenarnya daripada apa latar belakang sekalipun, profession anda, yang penting di penghujung, apa saja kita boleh masuk sebenarnya kalau kita belajar. Baik. Okay, farmasi. Saya masuk farmasi, saya masuk kelas. Kita nak jual produk farmasi, kita mesti kena ada knowledge. Kalau salah bagi orang ubat, orang nak ubat sakit ni, kita bagi sakit. Sebab setiap ubat dia bukan ubat lah, actually dia macam suplemen. Setiap suplemen dia ada apa dia punya ingredient dia. Betul. And herbs. So kita kena tahu macam mana cara nak ni. So sampai saya dah jadi supervisor kat situ. Lepas tu saya rasa lama juga, 3-4 tahun. Lepas tu saya berhenti. Saya berhenti. Saya rasa macam okay, dah cukup. Saya cuba yang dah lain. Dapat pengalaman dah tu. Ya, betul. Saya dah, at least kalau orang cerita pasal sakit ke apa ke, saya tahu, saya boleh sebut apa-apa herbs dia. Itulah. Lepas tu saya berhenti. Saya masuk ke bidang sales girl. Saya jual kereta. Okay. Ya. Sebab masa tu berdepan dengan orang ramai pula. Okay. Ya, berdepan dengan orang ramai. Ini memang kena dengan saya. Sebab saya memang kita salesperson, so kita dah biasa berinteraksi dengan orang luar, orang yang kita tak kenali. Dia tak boleh malu sebenarnya. Betul, jangan malu. Ya. So sebab permulaan saya jual kereta sebab saya kena tipu masa saya beli kereta. Pengalaman tu. Ya. Okay, ya Allah. Saya kena tipu masa saya beli kereta. Saya tak puas hati. Saya cakap, apa kata, okay, tujuan saya nak jual kereta, tujuan saya nak jadi sales girl. Saya nak tolong orang yang mana yang perempuan-perempuan banyak kena tipu dengan salesman tu. So saya banyak tolong orang sebenarnya masa tu. Saya banyak tolong orang yang susah dapat kereta. Saya akan cuba sampai dia dapat. Bila dia dapat, dia punya terima kasih dengan saya. Dia menangis sampai saya pun menangis. Saya tak boleh tahan tengok. Yelah, dia pergi tempat lain dia semua baru ada scam. anak. So dia ada kereta. Okay, orang scam dari segi kalau orang nak scam pun tengok orang. Jangan tekan orang yang susah. Kalau kau nak tekan orang kaya tak apa. Jangan tekan orang yang susah. Kalau jual kereta ni sebenarnya kalau ada diskaun, kalau customer tak tahu diskaun, dia akan ambil duit tu. Dia punya commission lain, insentif lain. So kalau orang tak tahu diskaun, dia akan ambil. Daripada diskaun tu sebenarnya boleh buat deposit. Dia cuma top up sikit je. Dia boleh buat deposit dan dia boleh keluar kereta. So dia tak payah buat full loan. Kalau kita bagi dia diskaun tu. So dari situ saya tolong orang. Tak. Baru saya tahu, selok-belok sikit. Ya, betul. Okay. Kita pendekkan. Kalau tidak nanti berjela nanti. Ya, betul. Okay, saya boleh next. Selepas saya jual kereta Okay, saya dah berhenti jual kereta. Lepas tu saya cuba apa yang saya nak buat pula lepas ni. Sampailah saya pernah ternampak ada orang, apa dia buat tu, macam ada graf-graf kan, macam pening ni saya tengok kan. Lepas tu saya tanyalah macam, cuba apa kau buat tu kan. Inilah. Yang ni kat mana ni masa ni? Masa tu kadang kalau kita pergi dekat kedai mamak kan banyak orang buka cat kan? Masa dulu memang kedai mamak wifi percuma. Kedai mamak tempat orang buka cat saya nampak. So saya cuba tanya asal seorang kawan, kau buat apa? Masa tu dia saham. Ingat tak tahu apa?
Oh, okey. Tahun berapa Tahun sebenarnya saya nampak tu 2014 saya rasa. Okey. Pada tahun 2014. So dia suruh saya cuba. Saya tak nak invest duit apa semua. So saya akan cuba. Cakap benda macam ni kalau kita nak buat try, masa dulu lah kita nak try, mesti ada demo ke apa ke kan. Mungkin masa tu pun saya tak tahu ada demo tau, sebab saya tak tahu apa-apa masa Yelah, tu. masih zero lagi. Ya, masih zero, memang zero, newbie masa tu. So dia kata ada demo. Tapi dia kata kalau nak best kena invest. Saya cakap kalau saya tak ada knowledge, macam mana saya nak invest? Wow, bijak kat situ. Ya, bijak kat situ. Okey, tak apa. Dia buat kan, saya masa tu demo kan, tekan-tekan je lah. Teknik harapan. Semua main harapan je lah. Dia permulaan. Ya, betul, permulaan kan. Bila saya buy, of course lah saya nak. Ni dia kan. Okey, bila saya masa tu saya buy, masa tu saya tak tahu apa-apa lah. Ini apa. Saya main tekan-tekan kan. Saya tiup lah tu. Naiklah. Bila saya sell, saya tiup. Turunlah. Ini teknik tiup ni. Saya panggil dia tiup, teknik tiup angin. Masa tu lah Hembusan. Bila saya cerita dengan kawan saya tiup dia. Saya nak ni kan. Okey, tiup, saya tiup. Dia naiklah. Masa tu lah. Ni masa permulaan saya kan? dengan kawan. Okey. Lepas tu saya berhenti sebenarnya. Sebab masa saya trade demo tu saya trade demo. Lepas tu saya cakap boleh ke ni kan, macam susah aja. Sebab saya masa tu tak tahu apa teknik ke apa ke, dia pun tak ajar. Dia pun sebenarnya tak tahu. yang ni saya tu dia kata aku cuba-cuba, tapi dia dah invest. Dia kata kalau nak invest dia dah invest. Dia kata kalau nak invest boleh invest. Tapi saya cakap saya tak tahu apa-apa, saya tak berani nak invest. Betul. Kan. So saya nak cuba dulu. Lepas tu saya berhenti 2014 tu. Saya cuma macam tu tekan-tekan. Lepas tu saya biar je. Saya tak nak, saya cakap. Sampai saya ada nampak juga. Saya rasa macam masa tu terlampau ramai. Bila saya tanya orang buat apa, nampak kan. So saya cakap kenapa ramai orang ni. Saya cakap saya cuba research. Saya buka semua, saya research, saya baca. Saya suka bila sebut research. Mana tempat yang orang kata mudah dululah nak dapat? Dulu dekat Google. Sebab saya nak kata dulu sangat pun 2014 pun baru juga sebenarnya. Baru juga kan. 2015, 2016 saya cuba Google, saya cuba dekat Facebook kan. Dekat Facebook saya cuba join community. Lepas tu masa tu ramailah kenalan trader-trader. Saya cuba add semua trader kan masa tu. Add semua. Ini tujuan add untuk berkawan dan tujuan utama sebenarnya nak berkawan dululah. Nak berkawan. Lepas tu sampailah ada yang cakap kenapa tak jadikan masa tu saya tak tahu apa FTT. Okay. Saya tak tahu. Sebab dalam forex ni terlampau banyak singkatan. Banyak. Ya Allah. Sampai saya cakap terlampau ringkas. Kalau gunakan yang dulu lagi banyak. Sekarang ni orang dah kurang sikit kan. Saya macam sampai pening. Apa tu? So saya cuba. Saya cakap boleh juga, why not? Sebab saya masa tu dah tak ada ni kan. Saya nak cuba. Saya cubalah belajar. Saya cuba teknik macam-macam sana sini. Teknik yang ingat tak teknik mula-mula? Teknik tiup angin. Teknik macam-macam lah sebenarnya. Teknik macam-macam. BBM pun pernah. Sebab dia terlampau banyak e-book banyak. E-book free banyak. E-book free memang banyak. Banyak saya dapat e-book free yang kawan saya seorang pun memang kaki research. So bila saya tak pernah menuntut dengan mana-mana guru. Maknanya join kelas, join seminar tak pernah. So saya macam tu lah, orang cakap teknik celup. Maknanya independent sendiri. Buat kajian sendiri. Sampailah saya ada join team marketing kan sebelum ni. Saya tengok lah teknik diorang, cuba. Kalau betul-betul join untuk seminar ataupun kelas ataupun coaching, personal coaching, saya tak pernah. Saya cuma terus lompat ke bidang marketing, cuba marketkan diorang punya tu. Ya, pernah. Wow. Sebabnya kebanyakannya dia orang ni dia ada mentor ke kan? Ya, macam ada mentor ke. Saya tak ada mentor. Just sendiri je? Ya, sendiri. Hebat. Orang kalau tak kental taklah. Kalau korang nak tahu kena belajar hembusan dulu. Tiup angin. Teknik tiup angin. Ya, betul. Okey. Saya cuba cari soalan. Okey, boleh tahu teknikal apa yang pernah orang belajar dan sekarang trade guna teknikal mana? Boleh share tak?
Boleh, tak ada masalah. Tapi sekejap lagi lah. Okay, kita nak bila serius, betul-betul serius dalam trade forex. Sekarang ni FTT ya, FTT. Wow. FTT tu full time trader untuk yang tak tahu. Ya, full time trader. Baik. Daripada sejak bila yang confident untuk invest dan start berniaga sendiri? Kita tak nak sebut main forex lah. Ya, kita sebut berniaga. Ya, betul, sebab berniaga. kita ambil keuntungan kan atas angin. Saya rasa 2016 saya serius. 2016, 17 sampai sekarang. 16, 17. Hujung-hujung 2016 tu saya serius. Ya. Okey. Macam mana keadaan dia masa permulaan tu? Permulaan tu sebab tak ada mentor. Ya, tak ada mentor. Betul, tak ada mentor. Tu yang saya nak sangat, macam mana dia boleh jaga dia, macam mana permulaan dia start. Ialah penjagaan pada masa permulaan saya ada baca, ada research lah. Tapi sebenarnya mana-mana kalau kita tanya orang pun macam mana cara kita nak trade dengan betul, kena jaga kena jaga Apa itu Apa sama lah. Saya pun ada nafsu macam orang lain juga kan, nak cepat kaya, take tamak semua kan. Banyak jugalah loss. Adalah juga sebab nak perempuan lagi tak boleh kawal emosi, of course. Sampai sekarang kalah jugalah. Ni lepas tu tak cakap apa-apa Nora mengaku sendiri yang perempuan dia, wanita ni dia agak macam mana emosi dia unstable. Ya, betul. Jangan tak akui tu, kena akui. Saya akui tu. Sebab Nora sendiri dah akui dia ada yang wanita ni dia kena lebih, orang kata dia kena tenang macam mana cara kita kenal diri kita. Bila kita dah lost, of course lah, mana boleh macam mana master pun takkan tak floating. Mesti ada floating. Cara untuk kita mengatasi dia, itu masing-masing ada cara dia masing-masing. Baik. Terima kasih keluarkan benda ni. Saya seronok kadang-kadang kita nak cakap dengan wanita yang bertanyakan kita forex ni macam mana, apa yang perlu ada dekat seseorang. Kita tak boleh nak beritahu sebab betul. Emosi antara lelaki dengan wanita lain. Tak sama. Lelaki ada cara dia orang, perempuan ada cara dia. Betul, Nora. Okey. Dalam 2017 apa kepahitan yang pernah orang kata macam nak cakap apa yang dilalui? Yang pahit yang dilalui sebelum kita nak cerita manis ni. Ya, betul. Sebab trader ni banyak yang ditimpa kepahitan. Ya, betul. Kadang-kadang sampai sekarang. Saya pun setiap bidang yang saya ceburi memang saya akan di-scam. Tu of course. Apa-apa bidang, bukan forex saja. Semua kita akan di-scam. Kalau kita terlalu percaya pada orang, kita pasti akan di-scam. Tepat. Sebelum kita kena scam, kita kena scan orang dulu. Betul lah. Sebelum orang nak scam kita tak apa, kita scan kita kena scan dia dulu. Sebab benda ni penting. Kita tak nak nanti, sebab kita tahu bila kita kecewa, kita tak tahu down kita tu kita boleh naik balik ke tak boleh. Ya, betul kan? Memang kadang kita akan let it go, biarkan je sampai kita dah rugi, kita dah belajar, kita dah kaji, kita dah research, so kita biarkan je macam tu, rugi. Baik. Okey, sambung yang tadi, kenangan yang paling pahit yang pernah semasa trade lah. Semasa sebenarnya saya cuba add orang untuk cuba search setiap teknik apa benda semua kan. Baik. Sampai ramai sebenarnya PM tepi, bukan nak cakap master ke apa, trader dia akan PM. Of course lah, dalam banyak-banyak kumbang tiba-tiba ada bunga yang terselit 2-3 kan. Okeylah. Dia orang akan dia orang akan PM tepi. Banyak ramai dia orang ajak saya jadi IB, ajak saya join dia orang, ajak saya jadi FTT serius lah kan. Ajak saya serius. So saya memilih jugalah masa tu siapa, macam mana. Dia orang selalu PM saya sampai saya pilih. Bila saya dah mewakili sesuatu sebuah tim yang lain tu tiba-tiba macam bawa diri tau. So kadang-kadang ada yang unfriend saya. Sampai ke tahap tu. Ya. Saya rasa dalam banyak-banyak bidang saya rasa bidang forex ni macam lagi mencabar. Lagi, bukan nak kata kotor lah, tapi attitude trader. Itu yang merosakkan. Ya, yang merosakkan. Ya tak? Ya. Dia tak nak pakai konsep rezeki aku, ya. Rezeki dia, rezeki takkan salah alamat. Walaupun kita friend, kita kawan, kita add semua. Kalau klien tu pergi dengan kita, dia akan dengan kita. Kalau dah ditentukan ni punya, dia akan pergi ke sana. Walaupun tim berbeza, ya,
kita support each other kan best. Ya betul kan? Kita jangan ada rasa apa cemburu ke apa ke kan. Orang kata rezeki masing-masing kita lepaskan. Kalau klien tu dia dah dengan kita, walau macam mana pun dia akan follow kita. Okay, tak perlu nak memburuk-burukkan atau ni kan. Berapa sejarah trade pernah loss? Itu nak kena bagi tahu. Tak, kau tidak nanti. Aduh, kalau yang tak. Itu tak boleh skip ke? Sebabnya benda tu sangat penting. Nanti betul. Dia orang kat luar sana, forex ni kaya lah, cepat dapat duit. Memang cepat dapat duit, tapi kena ada ilmu. Sebelum kena dapat ilmu, banyak kau kena langgar dulu pahit ni. Ya, orang kata nak dapatkan ilmu tu dia ada price dia. Ya. Nilai dia tu. Kadang-kadang ada orang dia kata 500 dia dah besar bagi dia. Ada orang sampai 15,000 USD. 50 sebab dia ada duit. Macam Nora sendiri macam mana? Macam saya. Masa mula-mula saya research, ambil sana, ambil sini, saya tak boleh masuk. So saya fikir balik. Satu tak masuk. Bukan tak masuk, dia macam bila terlampau banyak cacah marba kan. Dia okey, yang ini kata macam ni, yang ni kata macam ni. So saya rasa saya mesti pilih satu. Right. Dan cuba contact guru yang mengajar tu kan. Mungkin dari situ, dari segi keberkatan berguru. Kena ada berguru. Dari segi keberkatan kan. Okey, mula-mulanya saya hanya menggunakan, nak kata teknik, bukan ada sesuatu teknik, tak. Semacam sekarang ni saya menggunakan sepenuhnya Wave Idea. Teknik Wave Idea. Saya rasa macam serasi dengan saya. Bukan saja untuk marketing, bukan. Saya dah kaji juga. Cikgunya pun dekat kan. Senang nak tanya. Kalau apa-apa kita tanya je. Apa-apa saya tanya je kan. So saya rasa macam bila ada keberkatan, kebenaran dari cikgu tu, dia meredha kan. Benda tu masuk, dia tak keluar dah. Dia masuk tu, masuk melekat kan. Dia melekat. Memang macam tu sebenarnya. Kita tak boleh, orang kata curi-curi, tak boleh. Tak boleh kan. Okey, berapa amount? Kita berapa tahu amount loss, pahit kan. Pahit. Sebenarnya acecah mbak angka habis simpanan. Sebab saya masa permulaan saya tak boleh tahan. Saya punya emosi teruk. Itu yang buat saya berhenti sekejap. Saya berhenti terus, jangan tengok chart. Kalau kita keep on depo kita depo, kita geram dalam keadaan jangan berlawan dengan ni, tak boleh. Habis. Mana boleh kita lawan market kan? Tak boleh lawan market jangan dilawan. Tak boleh tiup, tak boleh. Saya dah habis tiup, dah habis nafas tiup dah. Tiup ke atas, tiup ke bawah, tak boleh. Okey, 4 angka penonton-penonton, mungkin anda di luar sana mungkin lebih, macam Pak Su ni 500 USD pun dah rasa berat kan. Cara macam mana Nora nak ambil semangat lain pula. Okey, dah kena sampai 4 angka USD. Macam mana, mesti kecewa. Nak handle diri kecewa tu macam mana? Nak handle diri kecewa tu, kita jangan tengok chart lah, jangan berapa trade lama? lagi. Push. Lama juga sebenarnya. Lama juga sebenarnya. Saya mendiamkan diri. Ada 6-7 bulan macam tu. Ui, lama tu. Lama. Saya tak trade. Saya tengok orang, tapi dalam masa yang sama saya ada dalam community, tapi saya tak trade. Saya cuba lapangkan saya punya ni, sebab banyak sebenarnya, banyak kan. Saya cuba challenge diri saya. Saya depo sikit, saya compounding. Dari situ saya cabar. Bagi saya tu lagi, hanya menggunakan teknik biasa saja masa tu, SNR saja. Satu tu je, saya buang yang lain. Bukan nak kata buang apa yang saya belajar tu, bukan. Tapi saya cuba naked chart dan saya buang semua yang lain. Saya guna SNR saja. Kat situ pula dia memang dia kena ada consistently. Jangan sebelum ni saya memang entry terlebih-lebih lot lah kan. Tapi saya cuba untuk emosi. Cover emosi. Cuba untuk kawal juga saya punya diri saya. Saya hanya ambil beberapa pip saja setiap hari. Kalau ada setup, saya, kalau tak, saya tak tengok chart. Saya cuba untuk swing. Adakah sampai sekarang? Sampai sekarang kalau misal kata saya ada open investor password masa dengan tu, saya biarkan saja. Kalau saya floating, saya cuba tengok balik. Saya bukannya selalu buka
Saya tak selalu buka chat. Saya cuba untuk swing. Kalau saya selalu tengok, saya punya tangan gatal untuk entry. Dia akan jadi geram. Ada entry ni walaupun benda tu tak ada kan. Okey, kita dah tahu lari daripada trade cat sekejap, then ambil masa 6 sampai 7 bulan. Ambil angin, cuba bercuti. Okey. Kembali semula bersemangat atas dasar apa? Kenapa kata aku tak nak main forex lah? Kenapa bila dah kecewa dengan habis duit yang banyak macam tu, tapi masih tak jeran kan? Tak jeran. Kau faham tak jeran ni? Ada orang tak faham. Serik. Tak serik-serik. Okay. Ya betul. Tak serik-serik. Cuba tahu sebab dia. Saya Cikgu Izam dia share dengan saya satu teknik yang dia pun sebenarnya, yang dia sendiri pun kedekut sebenarnya sebelum ni. Okay. Saya lah orang yang cakap kat dia ada teknik, why not dia ketengahkan. Ya, betul. Mula-mula saya belajar dengan dia. Saya belajar, lepas tu saya cuba, sebenarnya kan saya ada buka satu channel, saya dulu yang cuba mengajar dekat dalam channel tu. Dan saya bagi signal. Bila saya macam seronok, bila saya dah tahu, okey, saya dah kira PC lah tu sebenarnya dengan dia kan. So saya cakap, boleh tak saya nak? Dia kata buat je lah. Tapi tak ada teknik ada teknik dia, tapi teknik tu tidak ada nama. Habis tidak nama Wave Ideas tak ada teknik masa tu. Tak ada nama masa tu. Wave Ideas tak ada nama. Saya tapi yang sendiri. Dalam channel menggunakan teknik tu? Ya, dalam channel menggunakan teknik tu. Okey. Saya bagi signal. Lama lah saya rasa. Sebelum dia buka channel, saya buka dulu. Saya dulu yang mengetengahkan. Nora dulu? Saya dulu. Saya ada lagi channel tu, note banyak kat dalam tu. Kalau rajin, sebab yang tu memang open free. Kalau saya ada seorang student saya masa tu yang dia rajin simpan, dia copy paste, dia minta kebenaran saya lah, dia minta diberkati dengan ilmu ni. Saya tahu pasal berkat tu, saya cakap ya saya izinkan. Dia ambil, dia simpan dalam satu file. So dia print screen, dia bagi kat saya. Okey, dia siap letak tajuk semua. Saya cakap bagus, cara awak bagus. Bagusnya. Lepas tu sekarang dia dah senyap. Mungkin dia dah pandai, dia silent trader. Biasanya macam tu. Dah tak ada dah. Saya pun sebenarnya cari. Waduh ni tak ada dah. Dia dah senyap. Yang rajin, lepas tu dia nak apa-apa benda dia minta izin. Ya, betul. Cepatlah dia cepat dapat. Betul. Sebab ramai trader pak sudah duduk dengan CTC pun dekat 5 tahun. Dia tahu. Ya. Yang silent tu macam mana. Ya, silent tu macam mana. Kita bukan tak nak keluar, tapi yang keluar ni nak membantu sebenarnya. Dia nak membantu orang kat luar sana. Macam ni pun satu jalan bagi Pak Su lah. Macam mana kalau ada di luar sana wanita-wanita ni PKP ni, ya betul, yang kena buang kerja. Ya. Rasanya anda belajar untuk tahun ni sampai hujung tahun depan insya-Allah. Betul. Insya-Allah. Anda mesti boleh demo buat. Je. Jangan belajar tu cakap belajar dulu. Belajar dulu. Kenal. Kalau malu dengan lelaki kita ada. Dah confident nanti baru. Kita ada Nora ke, banyak lagi. Tapi sebenarnya saya dah tak mengajar sekarang. Sebenarnya saya dah terkena, ada sesuatu benda yang terkena pada saya. Ada sesuatu yang terkena pada saya yang buatkan saya dah tak mengajar. Saya join Wave Ideas hanya sebagai belakang tabi, management saja. Wave Ideas ada koordinator dia orang sendiri. Tetapi pada permulaannya saya nak cikgu nak saya jadi head of coordinator. So selepas sesuatu terjadi pada saya cakap saya tak nak. Saya hanya nak jaga sesuatu management sahaja. Takut juga tu. Itulah yang buat saya dah jerit tak nak mengajar. Ni dah serik ni. Dah serik. Okey, saya masih ingat lagi Sis No punya channel. Ya. Jubaidi. Muhammad Ismail Johari, banyak teknik share ilmu kita. Kita sangat sikit mengikut Islam. Ilmu pun milik Allah. Ya betul, ilmu pun milik Allah. Pun nak kedekut. Ya betul. Okey, kemudian soalan. Apa padu soalan apa aku tanya yang padu sangat? Salam untuk forex, macam mana nak tahu pergerakan dan info setiap hari. Okey, kita biarkan dulu sebab ada lagi yang kat atas tu lagi best. Teknik yang mula-mula Kak Nora pakai. Dah jawab, ya? Ya betul. Kemudian yang tadi ni, daripada bersama selamanya, boleh tahu teknik apa pun dah cakap tadi. Dan sekarang ni gunakan teknik apa? Sekarang saya menggunakan teknik apa? Sekarang saya menggunakan Wave Ideas, seperti yang tertera di baju saya. Okey. Saya menggunakan teknik Wave Ideas.
Itu baru kan? Dah lama tapi baru dia sebenarnya baru di rebrand balik. Cikgu yang sebenarnya dah nak mengajar setelah dipujuk. Alhamdulillah. Saya kalau dengar cikgu nak mengajar ni saya suka. Sebenarnya dia tak suka kan. Tapi kita pun dah sebelum Wave Ideas di launch kan, 1 tahun dia bagi percuma. Dia buat sendiri channel dah percuma setahun. Dalam tu ada banyak note. Kalau rajin check lah. Tapi sebenarnya nota-nota yang paling banyak antara Wave Idea free daripada Cikgu Izam dan saya punya lagi banyak. Di channel saya tu lagi banyak. Kalau rajin scroll balik atas tu. Kalau pergi dekat channel lama balik, adakah masih ada lagi dekat atas tu? Masih ada lagi. Baik. Okey, soalan berapa banyak loss daripada Jubaidi? Macam saya cakap tadi 4 angka. 4 angka tapi dia tak beritahu angka tu nombor berapa. Angka tu nombor berapa going to 5 macam mana? Banyak tu. Baik, pahit jatuh and then dah bagi tip untuk macam mana naik kembali. Kita dengar kemanisan lah sikit kan. Okey, kemanisan yang Nora dah kecapi sampai jadi tak serik. Ya, sampai jadi tak serik, saya cabar diri saya. Saya challenge. Cikgu Izam cakap, cubalah join contest. Disuruh saya join contest. Wow. Saya cuba. Saya sebenarnya saya tak nak. Tahun berapa? Join contest yang baru-baru ni, Excelsior yang baru ni. Cikgu Adi. Okay. Yang Tuan Adi. Tuan Adi. Saya saja, dia yang PM saya cakap join lah, dia cakap. Ataupun promote untuk ni tolong kan. So saya cuba. Sebenarnya saya tak nak pasal saya dah boleh trade dengan konsisten. Saya ingat saya tak nak join mana-mana dan saya nak jadi silent sebenarnya. Lepas tu Cikgu Izan cakap, saya dah pujuk dia, suruh dia mengajar. Saya nak tarik diri pula. Dia cakap not fair. Memanglah tak adil lah. Dia kata not fair, awak mesti interframe juga sebenarnya, dia cakap. Tapi saya cakap boleh, tapi saya tak nak terlampau tak mau ke depan sangat. Saya tengah-tengah atau di belakang. Saya tak nak terlampau. Tak nak ke depan sangat lah. Ya, sebab saya takut terkena lagi. Tapi terror lah Cikgu Izam macam mana dia boleh pujuk untuk masuk konten tu. Masuk kontes tu dia kata challenge lah diri sendiri. Betul. Kalau tak challenge macam mana kan. Sebelum ni kita bukanlah nak cakap nak apa kan. Cuba jangan suka-suka nak cakap ni semua kan. Orang join kontes, apa perasaan join kontes tu? Itu mahal. Apa perasaan dia? Hidup kita jadi 3 bulan tak ni tunggal langgang saya rasa. Sebab kita kena tengok betul-betul lah. Sebab saya kalau swinger kalau kita join kontes, selagi kita tak close, macam mana kita nak profit? Tak tenteram tu. Tak nak saya kena scalping lah kan. Yalah, betul. Untuk ni. So memang berdoa cepatlah habis. Saya tak kisah sebenarnya dapat nombor berapa semua, saya tak tengok sangat. Tengok juga, tipulah kalau kata tak tengok. Saya tengok juga ranking, tapi tak selalu tengok. Sebab kalau selalu tengok pun susah juga. Dia akan jadi macam kita nak terkejar. Betul, nak kejar sangat kan. Terlampau nak kejar. Sebenarnya yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu adalah bukan yang nombor 1, 2, 3 yang bila dia dah berakhir. Lain. Orangnya tak pernah dapat nombor 1, 2, 3. Dia dah naik, dia turun balik top 3, kemudian turun. Itulah dia kalau Forest punya konten. Bila terlampau kejar kan. Saya pun sebenarnya kita tak boleh nak lari. Dia sebenarnya stres join kontes ni. Bukan nak kata kalau korang nak rasa stres tu, cubalah join kontes. Sebenarnya nak menguji diri sendiri. Diri sendiri sebenarnya. Ke tahap mana sampai tahap mana kita punya ni kan. Satu, bukan sahaja nak kata setera mana ke, bukan. Tak. Bukan sebenarnya bukan. Tapi test macam mana cara kita untuk handle pemikiran, emosi masa tu. Banyak tekanan kat situ. Betul. Saya dengar Izam cerita pun pasal kontes. Bila orang PM kita, sekarang Nora kenapa macam ni? Itu semua gangguan kita. Kan? Betul. Bila dia orang tahu nama, dia orang tertera kan nama kita betul. Kan. So dia kata, yang ini Nora ke? Saya tak mengaku sebenarnya. Tapi yang mana tahu, dia tahu juga. Sebab saya punya Facebook dah tukar nama sendiri. Okey. Right? So tak boleh nak ni, dia mengganggu jugalah sebenarnya. Masuklah, cubalah cubalah masuk kalau nak tahu dia punya ni. Pertandingan tu bukannya kita nak kejar nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dia punya ketahanan mental, fizikal, lepas tu masa kita nak kontrol macam mana. Betul. Kan. Jadi keputusan dia okey. Sebenarnya
saya ingat saya tempat keempat, tapi bila dah close position besok tu, kenapa saya nombor 3? Saya cakap. Wow, satu pencapaian yang baik. Lepas tu saya sebenarnya terkejut. Bukan saya, ada yang PM, Nora, you cakap you nombor 4. Nombor 3 lah. Ya ke semalam saya tengok saya nombor 4. Saya tengok, mungkin ada yang tak close position. Yeah. Okey, menarik, sangat menarik. Itu cara macam mana kita nak menguji diri kita sebagai seorang trader. Baik, kepada anda di luar sana, Pak Su suka untuk share dengan adik-adik baru lepas you. Universiti. Kalau tak ada apa nak buat, apa kata? Cuba. Mungkin rezeki. Ya, rezeki. Okey, sebagai orang baru, apa persediaan mereka untuk menjadi seorang trader? Contoh, memang dia zero pengetahuan. Ya. Bagi saya, cuba download MT4 tu. Okey. Download application MT4. Cuba tekan-tekan. Tekan-tekan dahulu. Cuba. Jangan join mana-mana team atau mana-mana ni. Cuba untuk tekan-tekan dulu MT4. Kemudian cuba research. Pilih mana-mana satu teknik, satu saja. Jangan banyak-banyak. Ya, cuba kena banyak melukis lah. Kena banyak melukis kalau untuk analisa. Jangan terlampau percaya dengan orang punya. Kadang-kadang kawan, cubalah teknik yang ni, aku dah profit dah, kan? Research lah dulu, jangan main ikut je. Sebab adik-adik ni sebenarnya diorang belum ada income. Belum. Dia kena kesiankan kat situ. Ya betul. Diorang hanya depo 10 USD kan. Rugi sebenarnya. Kan? Habis 10 USD tu dah RM40 lebih. Macam-macam diorang beli makan. Itulah dia, belajar dulu. Okay. Yang pertama sekali, jangan MT4 invest. percuma ada. MT4 percuma, demo ada. Jangan pergi dekat yang sampai-sampai je, awak kena investkan sekan. Tu hold dululah. Pak Su pun suruh syorkan biar jangan cepat sangat terpedaya dengan awak masuk nanti saya akan jadikan awak kaya. Yang macam tu kan. Depo ni sekian-sekian, nanti boleh belajar. Cari medium yang yang boleh dipercayai. Research sikit tentang teknik tu. Sebenarnya teknik forex ni tak ada kata ini bagus, ini bagus. Tak, semua teknik bagus sebenarnya. Janji kau faham lah. Semua teknik bagus. Tapi cara kita diri sendiri sebenarnya. Jangan salahkan teknik, salahkan diri sendiri. Kita faham yang mana yang memudahkan kita kan. Kadang-kadang kita sebenarnya biasa dengan teknik SNR, tapi kita cuba nak pergi teknik yang bukan-bukan. Jadi dia agak payah. Kena belajar, kena ada knowledge yang betul lah. Jangan ambil sini sikit, ambil sini sikit. Dia lari nanti. Okey, baik. Pak Su cuba tengok ya. Nak share ke banyak tadi. Okey. Betul-betul keberkatan, keredaan seorang guru amat penting. Betul, keredaan tu penting. Siapa ni? Noel. Nak sebut pun payah nama. Noel. Saya pun 4 angka rugi dulu. Ismail. Okey. Saya lost 10k. Tim ni mungkin orang kaya. Ada tak soalan-soalan? Mas. Okay. Teringin juga nak kenal. Okey. Baik, ni maknanya mereka lebih mendengar. Ya, di mana dia orang bila menonton kita, dia mendengar apa tip yang dia bagi cara tidak langsung. Ya, betul. Kita berbual sekarang ni. Automatik dia ada tip kat situ, dia ada pengalaman macam mana. Dan kenangan paling manis. Pernah profit 4 angka. Nak cover balik. Cover lah. Sebenarnya dapat cover balik. Sampaikan akaun saya, akaun kontes yang ada ni saya tak withdraw. Kemenangan pun saya tak withdraw. Saya biar je. Saya biar sahaja. Saya tak cuba keluarkan pun. Tak keluarkan. Saya simpan je dulu. Sebab bukan orang kata dah kaya. Tak, bukan. Saya dah dapat balik kerugian saya. Yuran saya yang dulu balik. Tu dah dapat balik lah. Ya, betul. Yuran yang dulu tu dah dapat balik. Saya dah dapat balik. Yelah, kira yuran lah kan. Ya, betul. Itu kira yuran tu kita punya education tu. Itu ilmu tak ada yang percuma sebenarnya. Ya, betul. Masa tu adalah
bayaran juga untuk kita masa tu. Itu lagi sangat penting. Okey, kemanisan tu lah sampai tak keluarkan apa reason Nora tak keluarkan keuntungan yang didapat? Satu, nak tengok depan mata, okey, ini pencapaian aku, alhamdulillah. Kan kita tengok selalu lah, bukan nak kata tengok selalu. Okey, so saya dah dapat saya punya trading dah sampai ke satu tahap yang saya rasa bolehlah dibanggakan. Betul. Nak kata bangga sangat tu tidaklah terlampau mendongak ke langit. Tak. Boleh FTT tu pun dah kira bangga. Alhamdulillah kan. Tak betul Nora. Sebabnya kita tak perlu fikir time kerja, tak perlu fikir kat mana saja janji ada line internet. Ada line internet, kita boleh trade. Boleh trade. Betul. Kan memang kena bangga lah. Ya, betul. Okey, lain-lain alasan kerana yang boleh kita berikan kepada penonton kita, bagaimana untuk kita terus sustain dalam dunia forex ni. Apa nasihat? Bagilah sikit apa-apa. Bagilah nasihat. Okey. Nasihat saya senang. Kalau kita nak belajar permulaan okay, cara betul. Saya tu sebenarnya salah. Yang permulaan tu saya ambil sana sikit. Itu pengalaman tu. Ya, ini betul lah ni. Itu sebenarnya salah. Saya ambil sikit tanpa kebenaran cikgu tu. Sebab sekarang ni internet meluas kan, e-book merata-rata bersepah. Ada yang boleh, ada yang orang kata saya baca e-book. Saya ni bukan jenis yang saya baca, saya tengok, saya faham. Tak. Saya kena ulang. Berulang-ulang saya kena tulis. Selepas saya tulis baru saya ingat. Saya jenis macam tu. Dulu masa belajar pun sama. Dia kena ada toyol dia. Okay. Toyol. Saya belajar saya kena ada toyol. Satu kertas kecil ke apa ke saya dah tulis. Saya dah fahami, saya tulis, saya lukis, saya cuba buat, baru saya boleh faham. Bukan sekali je. Macam kalau nak katakan antara lelaki dan perempuan, sebenarnya lelaki dia cepat pick up. Macam zaman sekolah dulu, kita ada seorang kawan yang malas nak belajar. Betul. Tapi kenapa dia boleh dapat A, kita boleh dapat B? Kita ni hardworking. Lagi orang cakap, saya dulu belajar sampai pukul 2-3 pagi. Menulis toyol. Menulis toyol semata-mata untuk mendapatkan A. Tapi tak dapat. Susahnya. Sebab kita jenis kena usaha lagi lebih. Tapi yang lelaki ni, dia tak payah belajar. Dia hanya beri concentration dia dekat kelas saja. Dia tak buat ulang kaji. Tapi masa dia ambil exam, dia boleh dapat A. Betul. Kalau dia tak concentrate, tak dapat lah. Kan? Dia otak lelaki dengan wanita bagi saya lain. Dia dapat, itu ada lebih, sini ada kurang. Sini ada lebih, sini ada kurang. Betul. Okey, baik. Tengah Din nak beli pulau. Yelah, tengah research pulau kat ni. Okey, boleh kongsikan link nota cikgu bagi tahu tadi. Mungkin ada kawan nak. Boleh. Apa nama link? Boleh. Nanti habis boleh PM saya dekat dia orang ada saya punya link kan. Okay. Ni ada yang orang baru ni. Ya boleh PM. Okey, boleh PM Nur Aini. Selepas habis ni pun boleh. Nak add saya tak boleh ni lah sebab tapi lah. Follow lepas tu Messenger kat tu. Sebab lepas ni Nora memang busy lah. Confirm lah. Saya menguruskan Wave Ideas punya membership pun dah busy dekat situ. Tak ada masa saya nak mengajar. Itulah. Dah ada pun Wave Idea. Ya, dah ada Wave Ideas. Okey, saya rasa koordinator dalam tu boleh lah. Bagi link. Saya ada nampak satu pertanyaan. Tip. Okey, ada tip kawan ni daripada Megat Saiful Izzuan. Dia tanya ada apa tip ataupun ada tip kawal ketamakan tak? Saya gelak dulu. Tak apalah. Daripada perspektif wanita. Ya, betul. Wanita lagi tamak dari lelaki tau. Lepas tu tak cakap Lepas tu tak cakap apa pun. Betul. Wanita lagi tamak dari lelaki. Kalau daripada pengalaman? Dari pengalaman. Cara saya nak mengawal tamak. Sebelum ni memang saya tamak juga. Siapa yang tak tamak? Ya, betul. Kita kena satu, sayanglah kita punya modal tu. Itu saya fikir sebab saya dah pernah loss. Saya akan setkan saya punya entry. Kalau siapa yang ada tengok investor saya punya cara trading saya sebelum ni, saya hanya buka lot 1 sen. Walaupun dah sampai berapa 1000 USD, saya masih buka lot entry saya 1 sen. Itu je satu cara dia.
Itu je satu cara dia. Jangan sesekali tekan untuk 2 sen. Kalau tak, siapa yang monitor saya punya trading masa tu, dia akan nampak macam mana saya floating pula. Lepas tu masa floating tu berguling-guling kat lantai, kita tak tahu macam mana. Saya kalau floating nak buat teknik hembusan dah macam tak boleh. Teknik hembusan tak boleh. Dah tak boleh dah. Hembusan tak boleh. Lepas tu terpaksa berguling-guling macam cerita Hindustan pula kat lantai. Bila floating. Bukan nak kata dia orang cakap power ni, tak. Saya pun manusia biasa. Bila merah kita pun tak tentu arah juga kan. Sebab tu lot entry tu penting. Jaga money management yang betul. Kalau orang kata sekarang ni kan scam yang kata 10 USD boleh dapat beli pulau. Itu mustahil. Kita fikir logik, mana datangnya. Saya pun tengah fikir juga, kalau dia menggunakan 1 sen, bermula dengan 1 sen, dalam masa berapa dia kata boleh beli pulau yang $10. $10 dalam masa berapa boleh dapat? Ya Allah, itu mustahil sebenarnya. Mustahil. Baik, daripada Muhammad Zulkifli, jika 1000 USD, berapa margin yang perlu kita kawal untuk tidak margin call? Kalau misal kata Nora, margin dalam 1000 USD lah. Macam saya cakap, walaupun saya punya dah 1000 USD, saya masih tak buka lot besar. 1 USD, 1 sen saya tak berani. Sebab bila pair yang saya main, yang saya trade agak hardcore trade. Saya trade pair tu kan. Kalau siapa yang monitor Investor Fastwords, ada lagi kat dalam tu, dia orang boleh tengok macam mana saya trade. Seelok-eloknya, kalau dia nak buka pun dalam 1 sen tu mungkin boleh 2-3 layer saja. Jangan apa orang cakap, walaupun dah ada 1000 USD, kita punya capital bagus lah. Tak sebabnya satu lagi, kita jangan langgar kita punya kita setiap orang ada SOP dia sendiri. Jangan sesekali langgar. Bila kita dah langgar, kita akan sentiasa langgar dan kita akan tergolek. Yalah, kita dah ada 1000 kan. Kita fikir wah banyak ni. Banyak. Up lah. Ataupun up lah ni. Mungkin teknik harapan. Jangan kita ada takut, mungkin. Kita takut sangat teknik harapan ni sebenarnya. Teknik tiupan lagi dahsyat dari teknik harapan. Okey, Diki Samsul Abdul Rahman, saya pernah daftar dekat satu company di Singapura, buka account forex trading 100 USD. Tapi tiada info harian untuk kita trading. Pasal saya pernah bekerja dengan satu company forex, tapi saya kecewa bila nak buat pengeluaran memakan masa. Ini berkenaan dengan broker. Itu berkenaan broker. Broker di Malaysia ni yang boleh dipercayai dah banyak. Boleh. Kalau tak tahu, masuk je dekat Wall CTC ataupun bertanya senarai. Sebab tu kita join mana-mana group trader forex. Tak risau dah. Tanya di dalam tu. Tak perlu nak pergi Singapura nak buka akaun dekat Indonesia. Tak perlu. Kat Malaysia ni dah banyak yang bagus. Tapi jangan tersilap langkah. Hati-hati perlu. Tanya dengan orang yang tahu dulu. Kalau tidak nanti masalah. Okay, last question. Bagaimana nak confirm yang market tu ikut analisa kita? Adakah fundamental mempengaruhi market? Kalau macam Nora, fundamental Nora tak. Sebelum ni Nora pernah juga cuba trade ikut news. Tak boleh. Emosi tak stabil. Tu yang Pak Su nak tekankan. Bukan semua yang boleh gabungkan fundamental dan juga technical. Tak boleh. Tapi kalau boleh, dia memang hebat. Dia memang hebat. Okey, baik, kita ada lebih kurang 5 minit lagi untuk bersama dengan Nora. Sekali lagi untuk yang nak bagi macam mana, nasihat, tip atau macam mana? Tak, saya ada pesanan untuk trader di Malaysia. Baik. Cantik. Okey, bukan saja pada master-master ke ataupun trader-trader atau newbie-newbie semua. Sebenarnya kita jangan kotorkan kita punya industri trader kita. Dalam bila orang cakap trade apa, forex. Forex. Kan orang akan forex. Macam tu. Dia akan buat muka kan forex. Itu penting kan. Kita jangan buat yang saya nak tekankan adalah
apa saja teknik yang kita bawa, yang kita join atau yang kita follow. Baik. Kalau boleh minta tolong sangat, jangan condemn teknik orang. Betul. Ya, jangan condemn teknik orang. Percaya pada teknik sendiri. Percaya pada analisa sendiri. Apa yang kita trade, apa yang kita belajar. Kalau boleh jangan cuba untuk menjatuhkan orang-orang lain. Cuba untuk macam mana saya nak cakap? Cuba untuk percaya pada teknik sendiri, ya itu penting. Okay. Dan jangan memperkecilkan teknik yang lain. Walaupun sekarang kita dah konsisten dengan teknik kita. Baik. Kan? Kalau boleh jangan memperkecilkan teknik yang lain. Jangan bercakap belakang-belakang atau apa. Itu penting tu. Sebab saya tengok kita punya industri ni dia dah besar sebenarnya. Dah trader dah makin ramai. Yang saya banyak dengar bila saya join dengan yang ni bercakap pasal hal orang yang ni, orang yang ni bercakap pasal orang yang ni, yang ni bercakap pasal orang yang ni. Saya rasa macam saya rasa pengalaman saya banyak dalam bidang-bidang kerja yang lain. So saya rasa forex punya bidang, orang-orang dalam ni pun orang kata hati tu tak bersih. Kenapa perlu macam tu? Tak, dia yang buat macam tu, dia menampakkan yang diri dia tu sebenarnya tak elok lah. Ya, betul. Kan? Sebab saya pernah didajal sebenarnya. Ui? Ya. Cerita sikit. Saya pernah didajal. Nombor telefon saya dijaja. Bila saya dah join satu community, contohnya dengan Wave Ideas, ada yang tak puas hati. Sebenarnya saya tak tahu nak cakap. Saya tahu sebenarnya siapa, tapi sebab saya tak nak besar-besarkan cerita, so saya diamkan saja. Nombor telefon saya dijaja di semua media sosial yang mengatakan saya ada buat servis. Orang PM saya dengan benda yang tak elok. Ya. Dia kata siapa nama dia kata awak ada buat servis berapa satu malam. Saya kena macam tu. Itu yang buat saya down. Saya rasa macam nak keluar terus daripada bidang forex. Saya tak nak buat dah. Sampai ke tahap tu? Saya kena sampai macam tu. Saya tak tahu trader wanita yang lain ada kena ke tak, tapi saya rasa saya punya ni dahsyat juga. Banyak mesej saya masuk terlampau banyak. Masa saya bangun tidur, saya cakap, ya Allah, kenapa ni? Apa ni orang cuba buat? Saya cuba bercakap dengan salah seorang yang PM saya. Okay. Sebenarnya ramai yang tak nak share. Tapi ada juga salah seorang hamba Allah ni, dia print screen. Saya dapat nombor awak dari sini. Pak Su nak tahu dapat dari mana. Dalam Mobile Legend ada satu tempat chatting dekat bawah. Dia tulis nombor telefon saya. Dia cakap kalau nak servis PM nombor ni. Saya dapat screenshot yang tu. Lepas tu ada satu lagi application yang saya tak tahu sebenarnya, sebab banyak sangat media sosial. Saya tak pernah apa pun application tu. So dia print screen lagi. Itu adalah orang yang lain pula. Dia dapat lagi nombor. So dia cakap okay, saya tolong awak. Saya sumpah saya tak buat benda ni. Saya cakap ada orang dah ajar saya kot. Lepas tu dia kata awak bisnes apa? Saya tak nak lah ni sebab nama forex pun dah ni kan. So saya cakap adalah something business. Mungkin saya punya pesaing yang buat. So dia tolong saya. Dia print screen ada gambar. Nasib baik bukan gambar saya, alhamdulillah. Dan dia tulis kat situ kalau nak scan PM. Banyak sebenarnya waktu saya dapat mesej macam tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia trading, khususnya tukaran mata wang asing ni, pertama kali lah saya dengar ni. Ya, itu sebab saya nak share. Biasanya orang berdajal dengan nombor telefon untuk mendapat funder. Ya. Ambil funder daripada syarikat-syarikat besar. Ya. Jual nama. Orang tu sendiri pun tak tahu. Ya. Bila dah terkena, bila dah lost, orang yang ni pula yang kena call. Tu sangat bahaya lah. Okey, baik. Terima kasih Nora. Sama-sama. Kerana sudi kongsi segalanya dengan pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton. Terima kasih atas sokongan anda semua. Tujuan kita buat segmen ini hanyalah untuk berkongsi pengalaman dalam dunia jual beli mata wang asing ataupun forex. Okey,
untuk Nora, Pak Su doakan semoga akan terus berjaya. Amin. Jangan berhenti untuk mengajar. Jangan putus harap. Mengajar. Tak, mengajar ni bila kita mengajar kita yang makin pandai. Ya, sebenarnya saya punya niat untuk mengajar wanita. Sebab ramai yang tertipu kan. Tapi bila saya dah terkena macam tu, sebenarnya saya dah patah semangat. Tak apa, lepas ni kita ada 200 yang tengok sekarang ni, yang share tak tahu banyak. Minta mana yang wanita yang belum tahu tentang forex, PM lah dekat Nur Aini. Okey, dekat Facebook. Nanti boleh link masa dekat komen boleh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu untuk episod yang ke-129. Ataupun saya ada satu ni lah, saya nak minta maaf kalau sepanjang saya ceburi bidang forex ni ada yang terasa hati dengan post-post saya atau percakapan saya yang sebelum ni. Sebab sekarang saya dah slow, saya dah senyap. Saya minta maaf kalau ada yang terasa hati atau apa sebelum ni yang saya share ni. Kalau boleh jangan simpan dalam hati, cuba untuk kosongkan, dan saya minta maaf. Okey, itulah dia, Nora yang turun naik penuh dugaan. Sebenarnya itu pun dia tak keluar habis. Tapi itu pun dah buat kita tercengang. Betul? Baik tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni kita akan bersama dengan Cikgu Nonem dalam segmen Tanya Dr. Forex. So dengan itu, terima kasih Nora. Terima kasih Pak Su menjemput saya. Dan kita jumpa lagi jam 10.30 malam. Assalamualaikum.